Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi dari unit BM3. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara kita. Bahasa Melayu juga digunakan secara meluas oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa Melayu ialah satu bahasa yang telah wujud sejak lama. Hal ini kerana bahasa Melayu ialah antara salah satu bahasa yang tertua di dunia. Seterusnya, sebab wujudnya bahasa Melayu yang lengkap dan kompleks pada hari ini adalah kerana terdapat tokoh-tokoh bahasa yang berjuang siang dan malam untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh-tokoh tersebut memainkan pelbagai peranan penting supaya masyarakat Melayu dapat mengakses semua karya bertulis dalam bahasa Melayu. Disebabkan hal itu, para tokoh tersebut bekerja keras menterjemah dan menghasilkan karya menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, masyarakat Melayu hari ini dapat menggunakan bahasa Melayu yang sudah lengkap dan dikenali seluruh dunia. Di sini terdapat dua orang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu yang saya akan bentangkan pada hari ini. Yang pertama ialah William Girdlestone Shellabere dan yang kedua ialah Abdullah Munshi. Saya akan meneruskan lagi pembentangan pada hari ini dengan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang William Girdlestone Shellabere. Saya akan membentangkan tentang latar belakang salah seorang tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu iaitu W.G. Shellabere. W.G. Shellabere mempunyai nama penuh William Girdlestone Shellabere. Beliau lahir pada 27 Ogos 1862 di England. W.G. Shellabere pada awalnya merupakan seorang askar sehingga pada tahun 1887 beliau datang ke Singapura dan telah menjadi seorang penulis semasa berusia 25 tahun. W.G. Shellabere merupakan seorang tokoh yang banyak membuat kajian khas tentang bahasa. Seterusnya, beliau dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik dan mampu membaca dan menulis dalam bahasa Jawi dan Rumi. Pada tahun 1890 pula, W.G. Shellabere meletakkan jawatannya dan kembali ke Inggeris untuk mempelajari keterampilan cetak bagi pencetakan gereja Metodis. Pada tahun 1891, beliau kembali ke Singapura untuk memulakan penerbitan dan penterjemahan literatur Kristian ke dalam bahasa Melayu. W.G. Shellabere berjaya menjadi anggota misionaris yang paling berkuasa pada masa itu kerana beliau memiliki dana dan alat pencetakan yang paling moden. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang peranan Shellabere dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan Shellabere dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau merupakan salah seorang penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu. Beliau aktif bekerja sejak tahun 1891 sehingga 1948. Beliau juga ialah orang yang memperkenalkan perubahan pendekatan terhadap orang-orang Melayu dan orang-orang Muslim. Pada tahun 1891 pula, Shellabere berhasil mencetak Injil Matius dalam bahasa Melayu dengan memakai aksara Latin. Selain itu, peranan Shellabere turut mengusahakan syarikat percetakannya dengan mendapat bantuan daripada Datuk Dalam. Syarikat percetakan W.G. Shellabere ialah W.G. Mission Press Methodist, Malaya Publishing Shellabere Publishing House MPH. Seterusnya, peranan Shellabere selain menterjemah Alkitab, Shellabere juga menterjemahkan Perjalanan Sang Pengziarah karya John Bunyan ke dalam bahasa Melayu Baba. Beliau melakukannya bersama dengan Tan Cheng Poh. Pada tahun 1909, Shellabere dan teman-teman Tionghoanya merampungkan sebuah adaptasi Perjanjian Baru ke dalam bahasa Melayu Baba. Selain itu, menandai akhir dari berbagai upaya penterjemahan Perjanjian Baru di Malaya dalam kurun waktu hampir 20 tahun.
Selanjutnya saya akan mengulas tentang pemikiran Sheila Bair dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran Sheila Bair juga turut memainkan peranan penting dalam bidang penulisan sejarah Melayu. Antara hasil penulisan beliau dalam bidang sejarah Melayu termasuklah Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir dalam aksara Latin, sebuah buku himne Melayu, kamus, buku tata bahasa Melayu dan terjemahan Perjalanan Sang Musafir. Beliau juga turut berkolaborasi dengan seorang penulis Melayu iaitu Sulaiman bin Muhammad Nur dalam mempublikasikan kitab Kiliran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Seterusnya, pemikirannya pada tahun 1912, versi penterjemahan Sheila Bair berjaya diterbitkan. Versi Sheila Bair adalah lebih memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai. Pemikiran menjaga sensitiviti masyarakat Muslim, versi Sheila Bair adalah lebih memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai supaya masyarakat Muslim tidak berasa tersinggung apabila membaca karya penterjemahannya. Sekarang saya akan beralih kepada tokoh pemartabatan bahasa Melayu yang kedua, iaitu Abdullah Munshi. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan tentang latar belakang tokoh yang kedua dalam memartabatkan bahasa Melayu iaitu Abdullah Munshi. Abdullah Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi ialah seorang penulis kelahiran Melaka. Beliau disegani sebagai antara pelopor dalam bidang persuratan bahasa Melayu, khususnya dalam penerapan kewartawanan dalam penulisan bahasa Melayu, lalu mengubah pendekatan penulisan dalam bahasa Melayu secara ketara. Hal ini menyumbang kepada julukan sebagai Bapa Sastera Melayu Moden. Beliau diberikan gelaran Munshi atas kebijaksanaannya ini. Gelaran bahasa Parsi ini bermaksud pendidik atau guru. Seterusnya, beliau mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang guru bahasa Melayu kepada askar-askar India dalam Garison Melaka. Beliau kemudiannya beralih mengajar bahasa Melayu kepada para peniaga British dan Amerika Syarikat yang mengunjungi tanah Melayu. Seterusnya, Abdullah Munshi bertolak dari Singapura dalam suatu pelayaran ke Mekah pada tahun 1854 untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Dalam pelayaran inilah beliau menulis catatan pengalamannya sepanjang perjalanan dengan judul Kisah Pelayaran Sampai ke Mekah. Beliau meninggal dunia akibat kolera tidak lama selepas memulakan ibadat hajinya antara 8 dan 18 Mei 1854 pada usia 59 tahun. Ada juga sejarawan yang berhujah bahawa beliau sendiri diamati tidak sempat tiba di Mekah, bahkan meninggal di Jeddah pada bulan Oktober 1854. Selanjutnya, peranan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan Abdullah Munshi ialah beliau memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19. Beliau bekerja sebagai jurutulis dan penterjemah Stamford Raffles untuk menyalin hikayat, menulis surat kiriman, syair Melayu dan sebagainya. Karya beliau banyak mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu, etika penggunaan bahasa dan budaya. Selain itu, peranan Abdullah Munshi ialah beliau membina dan menggunakan kosakata yang banyak bagi mengungkap perkara-perkara yang baharu akibat pertembungan budaya Barat dan Timur. Karyanya tidak terikat pada bentuk lama. Beliau juga dianggap sebagai pemula kepada bahasa Melayu moden. Berdasarkan karya-karya yang dihasilkan, beliau amat mengambil berat tentang persoalan bahasa Melayu. Seterusnya, pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu pula ialah pemikiran Abdullah Munshi banyak diluahkan dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah merangkumi pelbagai bidang pemikiran berkaitan masyarakat, agama, ekonomi, politik dan moral. Beliau adalah seorang yang amat mementingkan bahasa.
Beliau juga sering membandingkan orang Melayu dengan orang Inggeris. Selain itu, pemikiran Abdullah Munshi amat mengkritik sikap raja-raja Melayu yang menzalimi rakyat dan menghukum rakyat yang bersalah. Beliau juga memuji kepribadian orang Inggeris yang membuka pemikiran orang Melayu ke arah kebaikan dan kemajuan serta memberikan kesedaran dan dapat merangsang semangat cintakan bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman pra-merdeka. Pembentangan akan diteruskan lagi dengan perbandingan peranan antara dua tokoh dalam memertabatkan bahasa Melayu iaitu tokoh Sheila Bair dan Abdullah Munshi. Antara persamaan peranan Sheila Bair dan Abdullah Munshi dalam memertabatkan bahasa Melayu ialah kedua-dua tokoh tersebut menterjemahkan karya asing ke dalam bahasa Melayu. Persamaan yang seterusnya ialah kedua-dua tokoh tersebut sama-sama menceburi bidang percetakan dengan membina syarikat percetakan. Seterusnya, perbezaannya pula ialah Sheila Bair menterjemah Alkitab. Misalnya, Sheila Bair berhasil mencetak Injil Matius dalam bahasa Melayu dengan memakai aksara Latin pada tahun 1891. Manakala Abdullah Munshi banyak menterjemahkan karya yang mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu, etika penggunaan bahasa dan budaya. Seterusnya ialah perbandingan pemikiran antara dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi antara persamaan pemikiran Sheila Bair dan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah kedua-dua tokoh tersebut menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu supaya ianya dapat dijadikan rujukan. Seterusnya perbezaannya pula ialah Sheila Bair menerbitkan buku yang berkaitan dengan penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai, manakala Abdullah Munshi lebih memberi fokus kepada masyarakat, agama, ekonomi, politik dan moral. Selain itu, perbezaan seterusnya ialah pemikiran Sheila Bair memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai supaya masyarakat Muslim tidak berasa tersinggung apabila membaca karya penterjemahannya. Manakala pemikiran Abdullah Munshi lebih berfokus kepada mengkritik sikap raja-raja Melayu yang menzalimi rakyat dan menghukum rakyat yang bersalah dan memuji kepribadian orang Inggeris. Kesimpulannya, tokoh-tokoh tersebut sudah bertungkus lumus memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana tokoh-tokoh tersebut telah bekerja keras menterjemahkan karya asing kepada bahasa Melayu. Hal ini supaya masyarakat negara kita dapat mengakses karya-karya asing menggunakan bahasa Melayu serta bahasa Melayu dapat terus berkembang menjadi bahasa yang masyhur. Seterusnya, pemikiran tokoh-tokoh boleh dijadikan teladan oleh setiap golongan masyarakat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, masyarakat hari ini perlu berganding bahu menjaga martabat bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu agar tidak pupus ditelan zaman. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.